Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu basyiran wa nadhira wa da'iyan ilallahi biiznihi wa sirajan munira. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man balagha risalatahu wa sallimu taslima, amma ba'd. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Baik tuan-puan, alhamdulillah pada pagi yang berbahagia ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana ini merupakan siri kita yang ke-28 tuan-puan ya. Kalau dikira-kirakan episod yang ke-28 ini tuan-puan, itu bermakna tuan-puan sudah bersama dengan saya dalam lebih kurang 7 bulan. 7 bulan, 7 kali 4, 28 tuan-puan ya. Masya Allah, tak terasa masa berlalu begitu cepat ya. 7 bulan tak terasa tuan-puan ya. Pada pagi ini insya-Allah kita akan meneruskan pengajian kita apa yang kita terhenti pada minggu lepas ya. Jadi pada tuan-puan yang sudah berada di dalam kelas kita, yang sudah berada di dalam Facebook kita, saya nak tuan-puan tuliskan dulu di ruangan komen berkenaan dengan suara saya jelas ke tidak. Tulis dulu di ruangan komen, silakan tuan-puan. Tuan-puan yang sudah berada di dalam kelas, sudah berada dalam Facebook, tulis di ruangan komen suara jelas ke tidak, silakan. Siapa saja yang berada di dalam Facebook sekarang? Tulis tuan-puan, silakan. Suaranya jelas ke tidak, dengar ke tidak ya. Itu yang paling penting tuan-puan. Saya masih menunggu komen daripada tuan-puan semua yang berada di dalam kelas kita. Kalau suaranya jelas, tulis di ruangan komen suara jelas Ustaz. Okey, silakan tuan-puan. Jelas ke tidak? Jelas ke tidak tuan-puan? Okey, belum ada yang komen lagi ya. Belum ada lagi yang komen menyatakan suara saya jelas ke tidak. Saya pun tak tahu tuan-puan, adakah suara saya terdengar ke tidak. Okey, baik ya. Kita mula kelas kita tuan-puan pada pagi yang berbahagia ini ya, dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhuma nusina wa 'allimna minhuma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa baraka wa sallam. Apa khabar tuan-puan semua di pagi Jumaat yang mubarakah ini? InsyaAllah semoga tuan-puan berada dalam kesihatan ya, sihat walafiat, tiada kurang apapun. Dan semoga kelas kita pagi ini berjalan dengan lancar dari awal hingga akhir kelas insya-Allah. Saya ucapkan ahlan wa sahlan wa marhaban bikum jami'an kepada tuan-puan ya fi faslina hadzal yaum insya-Allah. Ada Puan Nana Kota, Puan Ena Rasid, Puan Maslina, Puan Zahara, Puan Bosirah. Ya, siapa lagi nih? Ada Puan Normadiah, kemudian ada Tuan Zairul Zakaria, kemudian ada Puan Dowi. Ya, itu yang menuliskan di ruangan komen. Oke, baik. Alhamdulillah ya. Pagi ini kita kembali berjumpa tuan-puan. Tentunya kita akan meneruskan apa yang kita bincang minggu lepas. Baik tuan-puan. Okey, baik. Tanpa melengahkan masa ya, kita terus tuan-puan. Sebab masa kita tak banyak, 1 jam sahaja. Okey, baik.
Sebelum saya mulakan kelas, tulis dulu di ruangan komen. Dah sedia ke belum ni? Tulis dulu, silakan. Dah sedia ke belum? Tulis tuan-puan, silakan. Ya, pagi ini kita bincang masih berkenaan dengan perkataan-perkataan dalam bahasa Arab yang tidak mempunyai kata dasar, tidak memiliki kata dasar. Jadi ada beberapa perkataan dalam bahasa Arab tu memang tak ada kata dasar lah, memang sudah ada macam tu. Okey, boleh ya? Dah sedia ya, insya-Allah ya. Okey, baik tuan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita meneruskan patah atau kalimah perkataan di dalam bahasa Arab yang tak punya kata dasar. Minggu lepas kita dah bincang apa pada tajuk pada perkataan rujukan. Perkataan rujukan. Ya, atau ini lebih dikenal dengan dome nanti. Ya, dome. Sebab dalam bahasa Arab tuan-puan, dome inilah nanti yang akan merujuk. Ini rujuk ke mana ni? Ni rujuk ke mana? Begitu ya. Okey, baik. Perkataan rujukan tuan-puan ya. Okey, minggu lepas kita dah bincang ana nahnu, kita dah bincang. Ana dengan nahnu. Okey, kita dah bincang minggu lepas. Sekarang kita masuk pula anta. Anta. Okey, anta tuan-puan. Boleh ya? Baik. Anta itu domirnya engkau. Terjemahannya engkau. Okey? Nah, anta ini tuan-puan dia punya bentuk lain. Ini satu ka, satu lagi ta. Ini bentuknya. Itu anta tuan-puan, ya. Pertama, anta itulah. Memang jelaslah anta tu engkau. Kemudian ada juga bentuknya ka. Ada juga bentuknya ta. Boleh tuan-puan ya? Okey tuan-puan ya? Okey, dah. Kalau anta ini tak ada masalah ni. Tuan-puan dah faham. Itu adalah dome. Lalu kenapa boleh ada ka? Okey. Apa beza anta dengan ka ini? Kalau anta itu domirnya domir terpisah, dia sendiri-sendiri dalam ayat. Adapun ketika anta ini bersambung dengan perkataan yang lain, bersambung dengan fi'il, bersambung dengan isim, bersambung dengan haraf, maka dia berubah jadi inilah. Maka ini disebut dengan domir muttasil, domir yang bersambung. Boleh? Contoh tuan-puan. Inna. Inna. Okey? Kita nak buat inna itu sesungguhnya. Sesungguhnya. Okey? Kita nak buat sesungguhnya engkau. Sesungguhnya engkau. Maka jadilah dia. Bukan inna anta. Innaka. Innaka. Ka bersambung dengan inna. Itulah innaka. Innaka maksud innaka itu sesungguhnya engkau. Ka ini siapa yang dimaksud ka ini? Ya inilah engkau. Tuh boleh tuan-puan ya. Okey tuan-puan ya. Nah, di dalam ayat ini innaka misalnya, maka ka ini automatically menjadi isim inna. Kata nama inna. Okey, boleh tuan-puan ya? Tak susah mana, mudah saja. Setakat ini tulis dulu. Jelas ke tidak? Tulis dulu, silakan. Jelas ke tidak? Sila. Boleh tuan-puan ya? Jadi anta, ya kalau dia bersambung dengan isim, bersambung dengan fa'il, bersambung dengan bersambung dengan haraf, itulah dia anta. Jadi ka dia. Okey, boleh ya? Jelas ya? Okey, hebat, terbaik, mantap, luar biasa. Lalu apa beza dengan ta ni? Apa beza ka dengan ta? Ini yang mesti tuan-puan faham.
Ta ini juga dome. Domenya anta. Apa beza dengan ka? Kalau ta ini hanya khusus untuk fi'il madhi. Khusus untuk fi'il madhi saja. Hanya pada fi'il madhi yang kita jumpa ini. Ta. Okey? Boleh tuan-puan ya? Contoh. Kazabta. 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 Okey. Atau darasta. Kazabta. Darasta. Ini fi'il madhi. Okey, ini fi'il madhi tu. Kazabta asalnya ini kazaba. Kazaba. Patternnya fa'ala. Okey, kazaba. Lalu kenapa boleh jadi kazabta? Ya sebab ada domir ni lah. Domir ta. Darasta juga macam tu. Ada domir ta di ujung. Nah, ketika domir ta ini ada pada fi'il madhi, maka sudah 100% tak ada keraguan lagi tuan-puan. Domir ini jadi fa'il. Dia jadi fa'il. Apa fa'il? Pelaku lah. Siapa ta tu? Itulah engkau tadi tu. Inilah dia ni. Anta itulah. Kazabta, engkau dusta. Darasta, engkau belajar. Tu dia. Jadi yang belajar tu siapa? Engkau. Yang berdusta siapa? Yang mendustakan? Engkau. Okey? Sekali lagi saya katakan, kalau ada domir ta ni di hujung fi'il madhi, 100% domir itu jadi fa'il. 100%. Tak ada keraguan lagi. Okey, boleh tuan-puan ya? Itulah beza antara anta, ka dengan ta. Tulis di ruangan komen. Faham ke tidak? Silakan. Itu bezanya. Boleh tuan-puan ya? Okey? Boleh? Okey. Okey ya? Okey, terbaik, ahsantum, mantap, luar biasa. Okey, faham tuan-puan ya? Jadi ta pada fa'il, pada fi'il madhi. Ka boleh bersambung dengan fi'il, boleh bersambung dengan isim, boleh bersambung dengan haraf. Okey. Nah, contoh ayat. Contoh ayat. Innaka antas sami'ul alim. Innaka antas sami'un alim. Okey ya. Innaka antas sami'un alim. Okey. Okey, baik tuan-puan. Innaka antas sami'un alim. Innaka antas sami'un alim. Ada berapa domir, ya, domir anta di dalam ayat ini? Tulis tuan-puan, silakan. Innaka antas sami'un alim. Tulis, silakan. Tulis di ruangan komen, silakan. Sila tuan-puan. Sila. Boleh? Ada berapa tuan-puan? Ada berapa? Ada 2. Okey, ada 2. 1 ka, 1 anta. Inilah dia. Boleh ke berdekat-dekat dia? Boleh. Nah, dalam istilah bahasa Arab, ini adalah taukid.
Nah, ini taukid. Ini adalah taukid. Dalam kaedah nahunya taukid. Kenapa taukid? Kenapa penekanan? Kenapa penegasan? Taukid itu kan penekanan, penegasan. Okey, kenapa? Sebab beradu berdua dia. Berdekat-dekat lah. Ka tu ya anta. Sama. Innaka anta. Betul, sesungguhnya betul-betul engkau. Sami'un alim. Maha mendengar, lagi maha mengetahui. Okey, boleh ya? Jadi itulah faedahnya berdekat-dekat berdua tu. Innaka anta. Ini taukid ni, penekanan, penegasan. Okey, boleh tuan-puan ya? Pertanyaan saya. Sami'un alimun. Yang maha mendengar, lagi maha mengetahui. Itu perkataan apa tu? Isim maf'ul, isim fa'il, sifah musyabbahah, atau sirah mubalaghah? Tulis di ruang komen. Kata apa? Isim fa'il ke? Isim maf'ul ke? Kata berlebihan ke? Atau dia kata sifat? Sila tulis di ruangan komen. Sila tuan. Perkataan apa tu? Sami'un alimun. Tulis di ruangan komen. Perkataan apa? Isim maf'ul, isim fa'il, kata berlebihan, sirah mubalaghah, atau kata sifat? Silakan. Tulis di ruang komen. Ada yang kata sifat, Ustaz. Sami'un alim itu kata sifat. Okey. Banyak yang kata sifat. Ini bukan kata sifat. Ini apa? Ini adalah sirah mubalaghah. Apa sirah mubalaghah yang kita belajar? Kata yang menunjukkan makna berlebihan. Sesungguhnya engkau maha mendengar, lagi maha mengetahui. Maha. Tak ada lagi yang lebih mendengar daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Boleh tuan-puan ya? Okey, jadi itu berlebihan tu. Sirah mubalaghah. Bukan kata sifat, sirah mubalaghah. Tulis di ruangan komen tuan-puan. Innaka antas sami'ul alim. Sesungguhnya engkau, betul-betul engkau maha mendengar, lagi maha mengetahui. Inna, ka menjadi isim inna, anta menjadi taukidnya, sami'un alim menjadi khobar daripada inna. Nanti belajar itu, nanti belajar nahu di situ. Okey, boleh ya? Yang penting tuan-puan nampak ada di sini perkataan-perkataan yang tak ada kata dasar. Kalau ini ada kata dasarnya nih. Sami'un alimun ada kata dasar. Tulis di ruangan komen setakat ini tuan-puan. Setakat ini jelas ke tidak? Muka surat 56 Puan Safiah, kita masih muka surat 56. Okey, boleh tuan-puan ya? Jelas insya-Allah ya? Okey. Jelas ya? Tak susah mana, mudah saja. Okey, boleh? Anta selesai ya? Tahu ya beza anta, ka dengan ta ya? Dia sama sebenarnya, cuma ini yang melekat, ini yang khusus fa'il madhi. Okey, begitu. Jelas ya? Boleh tuan-puan? Okey, mantap, terbaik, luar biasa. Okey, baik. Kalau jelas saya padam. Kalau jelas saya padam. Okey. Terus ya, kita teruskan tuan-puan. Itu anta. Itu anta. Sekarang antum pula. Antum. Tak apa, pelan-pelan kita tuan-puan belajar ini. Tak perlu laju-laju kan. Yang penting nampak betul-betul. Okey. Kum, antum itu sama dengan kum. Sama. Jumpa ke antum, jumpa ke kum, itu tak ada kata dasar.
ataupun jumpa tum. Matum. Antum, kum, tum. Itu sama. Satu produk. Satu produk, teman. Oke? Cuma apa bezanya? Ya kalau antum tuh memang dhamir yang nampak lah. Maksudnya dia terpisah dengan ayat. Terpisah dengan perkataan yang lain. Berdiri sendiri. Oke? Wa antum zalimun. Kan tak ada bersambung dengan perkataan yang lain. Kalau kum, antum juga. Cuma, dia perkataan dhamir yang bersambung dengan isim, dengan fi'il, atau dengan haraf. Nah, kalau bersambung, tuan-tuan, kalau bersambung dia akan jadi kum macam ni. Oke? Contoh. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Oke? Boleh tuan-tuan, selalu kita jumpanya assalamualaikum. Ada kum di sini. Ala, ini asalnya ala. Ala, alaikum. Ke atas kamu semua. Siapa kum ni? Ya, antum ni lah. Kum ni antum. Oke? Boleh tuan-puan ya? Oke, contoh lagi misalnya. Waja'alna naumakum. Waja'alna naumakum. Naumakum. Saya tanya, naumakum ini ada berapa perkataan? Tulis tuan-puan. Silakan. Naumakum tu berapa perkataan? Berapa patah perkataan di situ? Cuba tuan-puan jawab. Silakan. Naumakum. 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 Ada berapa perkataan? Ada berapa? Nah, tu dia. Ada berapa tuan-puan? Ada dua. Satu nauma, satu kum. Oke? Satu nauma, satu kum. Oke, ya, baik. Satu nauma, satu kum, tuan-puan ya. Lain tempat di tempat tuan-puan. Berhenti-berhenti tak lainnya. Saya nak tuan-puan tuliskan dulu di ruangan komen. Saya nak cek line saya ni. Nah, line di tempat tuan-puan terhenti-terhenti ke tidak? Oke. Tempat saya berhenti-berhenti dia tuan-puan. Berhenti-berhenti dia. Bagaimana? Oke ya? Oke, baik. Oke, di tempat tuan-puan line oke ya, insyaAllah ya. Oke, boleh ya? Line oke, berarti line tempat saya yang tak oke. Oke, baik. Saya tengok komen tuan-puan, apa namanya? Oke, saya tengok komen tuan-puan kadang terhenti-terhenti. Itulah kan? Itu dia. Oke, baik tuan-puan, kita teruskan. Nah, naumakum. Waja'alna naumakum. Oke? Nah, sekarang tuan-puan tengok. Waja'alna naumakum. Naumakum ada dua perkataan. Nauma satu, kum satu. Kalau tuan-puan nak cari tahu nauma ni terjemahannya apa, tuan-puan tengoklah di kata dasarnya. Nauma ni kan sudah 3 perkataan. 3 huruf maksudnya. Sudah 3 huruf. Maka tuan-puan tengoklah di kata dasarnya. Di kamus kata dasar. Tuan-puan tengok di sini, di belakangnya. Di sini. Agak-agaknya tuan-puan nak cari di huruf apa saja. Nauma tu. Tulis di ruang komen. Silakan. Kalau tuan-puan tengok naumakum. Nauma tu tuan-puan nak cari di huruf apa tu? Huruf apa saja?
Tulis Tuan Puan, silakan. Sila tulis di ruangan komen, silakan. Di mana? Di mana tuh? Di mana? Huruf apa saja? Huruf apa saja Tuan Puan? Oke. Oke, baik ya. Kalau Puan Normadiah cari di nama, itu tak dapat. Tak dapat. Kalau Puan Normadiah cari di nama, itu tak dapatlah di Kamus Kata Dasar ni. Sebab memang alif itu bukan huruf asli lah. Okey? Okey, boleh Puan Normadiah ya? Okey, cari di mana? Cari di nun, waw, mim. Dapat tu nanti. Nun, waw, mim. Okey, boleh ya? Nanti nun, waw, mim itu dapatlah perkataan naum yang terjemahannya tidur. Naum, ya, tidur. Okey, baik. Nah, sekarang saya nak tanya kepada Tuan Puan. Kalau nauma adalah tidur, naumakum apa terjemahannya? Tulis di ruang komen. Silakan. Kalau nun waw mim, nun waw mim, nauma itu terjemahannya tidur. Kalau naumakum apa terjemahannya? Naumaku. Tulis. Okey? Apa terjemahannya? Naumakum. Tulis Tuan Puan, silakan. Sambil-sambil kita menterjemahkan. Ya, sambil-sambil kita bukan kamu tidur. Puan Bosirah, bukan kamu tidur. Kalau kamu tidur, yang tidur siapa? Yang tidur kamu. Okey? Ini bukan jadi fa'il. Dan tak ada fa'il. Nauma tu bukan fa'il. Tidur bukan fa'il. Ia tidur tu perkataan fa'il. Cuma bukan ini perkataan fa'il. Ini isimnya. Ini masdar. Kata terbitan. Tidur. Okey? Bukan kamu tidur. Yang jawab kamu tidur salah. Naumakum apa? Tidur kamu. Okay. Atau tidur kalian. Boleh juga. Okey? Bukan kamu tidur. Bukan kamu tidur. Kalau kamu tidur, kamu tu jadi fa'il. Nauma ni bukan fa'il. Nauma ni kata terbitannya. Fa'ilnya ini. Nama. Ya namu. Ini fa'il. Ada tak nauma tu? Tak ada. Nauma tu masdar. Kata terbitan. Perkataan isim. Boleh ya? Jelas ya? Okey ya? Tu dia. Waja'alna naumakum subata. Dalam juzuk 30 surah An-Naba. Okey? Nah, naumakum tidur kamu. Yang di atas ada waja'alna. Ja'alna. Okey? Ja'alna. Ada ja'alna di sini. Dhamir apa yang Tuan Puan nampak di situ? Tulis di ruang komen. Pada ja'alna, tulis di ruangan komen. Ja'alna, dhamir apa yang Tuan Puan nampak di situ? Tuliskan. Puan Roseda, kamu tidur apa bahasa Arabnya? Nanti saya bagi tahu Puan Roseda. Boleh ya? InsyaAllah. Okey, boleh? Okey? Apa dia?
Na itulah. Wa ja'alna. Ja'alna. Ada na di sini. Okey? Na tu siapa? Puan Rubiah Mat Talib. Mat Khatib. Puan Rubiah. Na tu bukan ana. Na bukan ana. Ini pada fa'il madi. Ja'alna. Kita belajar minggu lepas. Kalau na di hujungnya itu untuk nahnu. Kami. Kami jadikan. Kami jadikan. Okey, boleh ya? Okey, dah. Jadi na ini automatik jadi fa'il lah sebab dia adalah dhamir fa'il pada fa'il madi. Ja'alna, ja'altu. Ini dia. Ja'alna, kami jadikan. Boleh ya? InsyaAllah ya. Okey, baik. Tersilap. Tak apa buat rubiah biasa tu. Okey ya? Jelas tuan-puannya ya? Wa ja'alna naumakum. Dan kami jadikan tidur kamu. Bukan dan kami jadikan kamu tidur. Bukan itu. Dan kami jadikan tidur kalian, tidur kamu subata. Boleh tengok nanti dalam terjemahannya. Okey, boleh ya? Okey. Saya padam ya? Saya padam. Lalu apa beza dengan tum? Apa beza dengan tum? Apa beza dengan tum? Kalau tum ini khusus fa'il madi. Kalau tuan-puan jumpa ada tum di hujung, itu pasti fa'il madi. Pasti fa'il madi. Dan ketika tuan-puan jumpa fa'il madi itu ada tum di hujungnya, tum itulah yang jadi fa'il. 100%. Tak ada keraguan lagi. Okey? Contoh. Apa contoh tuan-puan dalam surah Al-Quran? Ya. Misalnya ahasibtum. Ada tak dalam ayat Al-Quran ahasibtum? Hasibtum. Adakah? Saya cek dulu tuan-puan ya. Saya takut salah pula. Ya. Saya rasa ada. Ahasibtum. Okey? Adakah? Hasibtum. Hasibtum ini asalnya ini hasiba. Kenapa ada tum di sini? Inilah tum tu dhamir ni. Antum tu. Ada tum kan? Apa kaedahnya? Kalau ada tum di belakang fi'il madi, itu 100% jadi fa'il. Okey? Afahasibtum. Puan apa namanya? Puan Rubiah. Afahasibtum. Okey ya. Dalam surah Al-Kahfi ya. Okey, sekejap saya cek dulu. Okey. Okey, saya cek dulu. Oh, tak ada afahasibtum ya. Afahasibtum. Afahasibtum. Okey, sekejap tuan-puan. Afahasibtum. Afahasibtum. Okey. Okey. Afahasibtum. Afahasibtum itu yang betul ya. Terima kasih Puan Rubiah. Amhasibtum. Ada juga rupanya. Amhasibtum. Amhasibtum lah yang kita pakai. Afahasibtum sama juga. Amhasibtum. Atau
Hasibatum. Dia asalnya dari hasibah. Kalau tuan-puan nak cari terjemahan hasibah, tengok di hasin ba. Jumpa tu hasibah. Nah, ini hasibah fi'il madi, mengira. Fi'il madi kan? Bersambung tak dengan tum? Bersambung. Nah, kalau bersambung dengan tum, 100% ini jadi fa'il, pelaku. Atau hasibatum. Yang mengira siapa di sini? Tulis di ruang komen. Siapa yang mengira? Jawab, tuan-puan. Hasibatum. Nah, tulis di ruangan komen, silakan. Afahasibatum sama juga. Yang mengira tu siapa? Yang mengira siapa? Siapa yang mengira? Jawab, tuan-puan, silakan. Yang mengira tu siapa? Ya, yang mengira tu kamu. Hasibatum, atau kamu mengira. Hasibatum, itu bahasa Arabnya. Oke, boleh tuan-puan ya? Tu dia. Jadi naumakum, tidur kamu, bukan kamu tidur. Kalau kamu tidur, yang jadi fa'ilnya kamu. Mana mungkin kum jadi fa'il? Mustahil kum jadi fa'il. Sebab kalau domir antum jadi fa'il, jadinya ini. Tum. Bukan kum. Tum. Oke? Oke? Nah, kalau tuan-puan tanya kepada saya padam yang ini. Yang mana? Yang inilah. Okay. Kalau tuan-puan tanya, kamu tidur bahasa Arabnya apa, Ustaz? Nimtum. Nimtum. Ini baru terjemahannya kamu tidur. Bukan tidur kamu. Kalau tidur kamu, naumakum. Kalau kamu tidur, nimtum. Beza tak? Beza. Jauh bezanya. Yang ini jadi fa'il. Yang tidur siapa? Kamu. Oke, macam tu. Jangan sekali-sekali sebut kum jadi fa'il. Mustahil jadi fa'il. Sebab kalau dia jadi fa'il, dia macam ni. Oke. Dah jelas ke belum? Tuliskan. Tulis di ruangan komen. Sila tuan-puan. Tulis di ruangan komen. Dah jelas ke belum? Sila. Oke? Boleh tuan-puan? Oke ya? Jelas ya? InsyaAllah tuan-puan ya? Oke, baik. Oke. Kenapa begitu, Ustaz? Kenapa begitu apa, Puan Bosirah? Saya tak faham pertanyaannya. Kenapa begitu apa? Apanya yang kenapa begitu? Oke, Puan Fahriyah Ajiji tanya, kum ni jadi apa? Ini dalam bahasa Arab jadi mudhaf ilaih. Nauma masdar isim. Isim berjumpa dengan dome. Dome itu automatik jadi mudhaf ilaih. Oke, boleh ya? Puan Fahriyah ya? Naumakum. Kum mudhaf ilaih lah. Kum mudhaf ilaih. Ada lagi nak tanya? Kenapa begitu? Puan Bosirah, kenapa begitu apa? Puan Bosirah, saya masih bertanya-tanya tuh. Kenapa begitu apanya? Memang begitulah kaedah bahasa Arabnya. Kalau dia jadi fa'il, dia mesti tum di belakang. Oke. Tak boleh Puan Bosirah. Kum tu tak pernah jadi fa'il. Kum tak pernah jadi fa'il. Mana-mana ayat yang ada kum tak pernah jadi fa'il. Tak pernah. Cubalah Puan Bosirah cari tahu. Kalau dapat, saya belanja. Gurau saja. Oke. Tak ada Puan Bosirah. Tak ada. Contoh. Qalu. Sekarang kita cuba ya terjemahkan. Qalu. Oke.
Inna kunna ma'akum. Inna kunna ma'akum. Oke, boleh ya? Oke, boleh ya? Oke, baik. Oke, dah sekarang tengok. Qalu inna kunna ma'akum. Nah, qalu asalnya qala. Qala kalau tuan nak cari kata dasar, jangan cari di qaf alif lam, tak pernah akan jumpa. Sebab alif ni bukan huruf asal. Kalau nak cari keterjemahannya, cari di qaf waw lam atau qaf ya lam. Yang mana bersua lah di situ. Kalau tak qaf waw lam, qaf ya lam. Tapi kalau tuan cari tahu nanti pasti bersua di qaf waw dan lam. Okey, boleh ya? Okey. Okey, kita teruskan. Qaf waw lam itu berkata. Berkata. Okey, nanti kita belajar kalau belakangnya waw mati yang berkata tu siapa, kita belum masuk ke tajuk itu lagi. Maksudnya kita belum belum masuk ke dhamir itu lagi. Sebenarnya ini adalah untuk hum. Mereka. Okey, mereka berkata, qalu, mereka berkata, inna kunna ma'akum. Inna kunna ma'akum. Sekarang tengok. Inna. Saya nak tanya kepada tuan puan. Inna berapa perkataan? Tulis. Berapa perkataan? Inna berapa perkataan? Silakan. Sila, tulis tuan puan. Sila. Silakan. Apa? Dua perkataan. Hebat tuan puan ya. Okey. Asalnya inna plus na. Sesungguhnya apa terjemahannya? Sesungguhnya apa terjemahannya? Tuan Ahmad Boncet bukan satu, Tuan Ahmad Boncet ada dua. Ada dua tu. Inna plus na. Okey? Okey. Jadi apa terjemahannya yang sesuai? Sesungguhnya apa? Sesungguhnya apa? Silakan. 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 Okey. Bukan inna kunna ma'akum ya. Inna ma'akum saja. Ini dalam surah apa namanya? Dalam surah Al-Baqarah lah. Inna ma'akum. Inna ma'akum. Apa terjemahannya? Ya, sesungguhnya kami. Oke, inna sesungguhnya kami. Ma'akum. Ma'akum. Berapa perkataan? Tulis. Berapa perkataan tuh? Ma'akum. Ma'akum. Silakan. Tulis di ruangan komen, silakan tuan puan. Ma'akum. Berapa perkataan? Ada dua juga. Ma'a plus kum. Ma'a bersama. Kum apa terjemahannya? Bersama apa? Tulis di ruang komen. Silakan. Sila tulis di ruangan komen, silakan. Bersama apa? Bersama apa?
Bersama apa? Tu dia. Inna ma'akum. Sesungguhnya kami ma'akum. Apa dia? Bersama kamu. Atau dalam pemahaman ayatnya, inna ma'akum itu kita satu geng. Inna ma'akum, kami bahagian daripada kamu lah. Ya, apa namanya? Ya, bersama dengan kamu lah, sama-sama beriman di sini. Dalam ayat surah Al-Baqarah boleh tengok. Kami bersama dengan kamu. Kami satu pendapat dengan kamu. Kami sependirian dengan kamu. Itu dia ya, boleh tengok nanti. Boleh ya? Okey. Yang paling penting apa di sini? Tuan-tuan tengok ada kum di sini. Kum kan? Jadi fa'il tak dalam ayat ini? Tak ada. Kum tu tak pernah jadi fa'il. Yang jadi fa'il mestilah mestilah tum di belakang. Tak pernah kum jadi fa'il. Tak pernah. Okey ya? Boleh ya? Okey. Baik. Tulis di ruangan komen tuan-puan. Faham ke tidak? Silakan. Tulis tuan-puan. Faham ke tidak? Sila. Sila. Boleh ya, insyaAllah ya. Faham tuan-puan? Boleh? Seronok sebenarnya tuan-puan kalau kita mengetahui beza-bezanya itu. Seronok ya, seronok. Boleh? Faham tuan-puan ya? Okey ya? Okey, terbaik, mantap, luar biasa. Faham? Okey. Saya padam ya, saya padam. Antum selesai. Itu bezanya antara kum dengan tum. Beza kum dengan tum. Okey? Nah, baik. Sekarang kita masuk huwa. Huwa. Huwa tu dialah. Nah, huwa ni mudah saja. Huwa kalau dia melekat atau bersambung dengan perkataan yang lain itu jadi hu ataupun hi. Itu saja. Hu ataupun hi. Ini banyak sangat jumpa dalam ayat Al-Quran tu. Banyak sangat. Banyak. Okey ya, baik. Okey, baik. Puan Aziza, tum selamanya tak boleh jadi fa'il. Kenapa pula tum tak boleh jadi fa'il? Tum itulah yang melekat dengan fa'il madi yang selama-lamanya jadi fa'il. 100% jadi fa'il. Puan Aziza Zainal, tum yang tak boleh tu kum. Bukan tum, kum. Kum. Ini tak boleh jadi fa'il. Tak ada ceritanya kum jadi fa'il. Tak ada. Kalau tum jadi fa'il. Okey. Terbalik tu Puan Azizah. Terbalik. Tum 100% jadi fa'il. Okay. Kalau kum mustahil jadi fa'il. Okey. Huwa. Hu atau hi. Ini banyaklah kita jumpa dalam Al-Quran tuan-puan ya. Misalnya ialah kita ambil sekejap tuan-puan ya. Misalnya okey, sekejap. Banyak sebenarnya. Saking banyak pun saya pun saya pun dah, apa namanya tuan-puan? Ragu pula nak ambil contoh yang mana. Okey, banyak sangat. Sebenarnya banyak sangat. Okey, kita ambil dalam surah Yasin. Sekejap saya tengok surah Yasin dulu tuan-puan ya. Surah Yasin. Yang selain dari contoh kitab, selain dari contoh di buku lah, supaya lebih sedap lagi. Kalau di buku tuan-puan boleh buat bila-bila masa kan. Okey. Okey, kita tengok surah Yasin. Okey. Okey, sekejap kita ambil. Banyak ni tuan-puan. Okey, sekejap ya. Ni wal qamara.
Wal qamara. Oke. Wal qamara qaddarna. Qaddarna. Wal qamara qaddarnahu. Qaddarnahu manazila. Wal qamara qaddarnahu manazila. Dari ayat ini saya nak tanya kepada tuan-puan. Ya, baik. Saya nak tanya kepada tuan-puan, dalam ayat ini wal qamara qaddarnahu manazila. Ada berapa kata rujukan atau dhamir, perkataan rujukan dalam ayat ini yang tuan-puan jumpai? Tulis di ruang komen. Wal qamara qaddarnahu manazila. Silakan tulis tuan-puan. Sila tuliskan. Ya, Tuan Ahmad ia juga. Wallahu allazi la ilaha illahu. Banyak tu. Ada berapa? Tu ada dua. Ini menarik, ini menarik. Ini menarik, sangat-sangat menarik. Apa menariknya? Dua yang kita jumpai itu beza. Dua yang kita jumpai itu beza. Mana yang dua tu? Ni satu. Ni satu. Okey? Na satu, hu satu. Okey. Pertanyaan saya, na itu kami. Hu itu dia. Atau nya, dia. Inilah dia kan? Ni. Okey. Pertanyaan saya, na dalam ayat ini jadi apa? Tulis. Itu pertanyaannya. Na dalam ayat itu jadi apa? Tulis tuan-puan silakan. Sangat-sangat menarik ini. Berjumpa dua kata rujukan yang lain fungsi dalam ayat. Sila. Okey? Sebagai, iya betul, na tu kami, betul na tu kami, la raiba fih, tak ada lagi keraguan padanya, na tu kami. Cuma dalam ayat dia sebagai apa? Dia sebagai fa'il, pelaku. Pelaku yang berbuat. Perbuatannya apa? Qaddara. Qaddara itu menetapkan. Menetapkan. Yang menetapkan siapa? Kami itulah. Ni. Dan wal qamara, dan bulan, qaddarna, kami telah tetapkan. Itu bahasa lurusnya, bahasa menurut gramatikalnya. Tapi kalau dah bahasa diolah, nanti lain lagi terjemahannya. Tapi takkan jauh larinya, pasti macam tu. Dan bulan wal qamara qaddarnahu, kami menetapkan. Dari mana datang kami menetapkan tu? Ini dia. Nina, kami. Posisi dalam ayat sebagai fa'il. Fa'il itu apa? Pelaku. Maknanya dia yang menetapkan. Kami menetap. Okey? Tu dia. Nah, hu-nya dia dalam ayat posisi sebagai apa? Tulis di ruang komen. Hu dalam ayat posisi sebagai apa? Kami telah menetapkannya. Itu dalam ayat jadi apa tu? Silakan. Jadi apa? Jadi apa tuan-puan?
Nah, tu dia. Jadi maf'ulun bih. Okey, ini jadi maf'ul. Maf'ulun bih. Maknanya dia yang ditetapkan. Okey? Nah, barulah kita tengok fungsinya di dalam ayat. Dia sebagai apa? Kata rujukan kan? Ini kan kata rujukan, perkataan rujukan yang tak ada kata dasar. Rujuk ke mana hu ini? Tulis di ruang komen. Rujuk ke mana? Rujuk ke mana, tuan-tuan? Hu yang dimaksud tu apa? Rujuknya ke mana? Tulis di ruang komen. Ke mana rujuknya? Ke mana rujuknya? Rujuk ke mana? Tulis, tulis, tulis. Ya, rujuk ke bulan. Rujuk ke bulan. Hu ni bulan. Kami telah menetapkannya. Nya tu siapa? Si bulan ni lah. Okey. Boleh ya? Okey. Wal qamara qaddarnahu manazila. Tempat peredarannya. Okey, orbitnya. Okey, baik. Boleh tuan-puan? Setakat ini tulis di ruangan komen. Faham ke tidak? Silakan. Okey? Boleh? Boleh tuan-puan? Okey, insyaAllah ya. Boleh ya, faham ya. Tu. Itu huwa. Huwa tu banyak nih. Huwa ni banyak dalam Al-Quran. Banyak. Tak terhitung, tak terkira. Tuan pun boleh tengok ya dalam ayat, insyaAllah. Contoh lagi. Ni yang selalu kita jumpa lah. Kita ambil ayat-ayat yang popular, yang masyhur. Inna lillahi wa inna ilaihi, ya, wa inna ilaihi raji'un. Ini surah Al-Baqarah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Surah Al-Baqarah ya. Baik, sekarang tuan-tuan tengok. Wa inna ilaihi. Ni dia ilaihi. Ni ada dia. Hi. Okey, wa inna ilaihi raji'un. Hi, ini kata perkataan rujukan lah. Dome itulah. Dia bersambung dengan ilah. Bersambung dengan ilah. Plus hi. Jadinya ilaihi. Hi ini rujuk ke mana? Tulis di ruang komen. Sila rujuk ke mana tu tuan-puan? Silakan. Tulis sila. Rujuk ke mana? Rujuk ke mana? Rujuk ke mana? Inna lillahi wa inna ilaihi. Terbalik saya tulis. Terbalik. Wa inna ilaihi. Hi rujuk ke mana? Ya. Ilaihi. Kepadanya. Nya ke mana? Ke sini. Nya kepada Allah. Inna lillah. Sesungguhnya kita, sesungguhnya kami, lillah. Milik Allah. Wa inna ilaihi raji'un. Dan sesungguhnya ilaihi, dan sesungguhnya kita, kami, ilaihi raji'un. Kepadanya lah raji'un. Kembali. Okay. Boleh tuan-puan ya? Okey. Terbaik. Mantap. Luar biasa. Baru kita bincang pagi ini 3. 3 saja tuan-puan. Habis masa kita. 1 jam sudah tuan-puan. Saya sengaja tuan-puan. Saya tak nak laju-laju. Saya nak tuan-puan betul-betul nampak mana beza antara ka dengan tu. Dengan ta. Apa beza kum dengan tum. Tu dia. Okay, boleh tuan-puan ya?
Oke, jadi pagi ini cukup sampai di sini dulu. Memang ini perkara yang macamnya perkara yang mudah saja. Ya, perkara yang bahasanya apa namanya? Tak diambil kira sangat, tapi ini penting tuan-puan. Kata-kata rujukan ni penting. Supaya kita tak salah faham memahami ayat. Cuba kata-kata itu banyak kita jumpai di dalam ayat Al-Quran. Oke, boleh tuan-puan ya? Oke, jadi sampai di sini dulu kelas kita pada pagi hari ini. Saya ucapkan jazakumullahu khairan kasiran atas ikut serta tuan-puan. Semoga bermanfaat yang kita belajar tuan-puan ya. InsyaAllah minggu hadapan kita bincang lagi pada muka surat yang ke-57. Oke, boleh tuan-puan ya? Dan salam Jumaat untuk tuan-puan semua. Jumaah Mubarakah. Semoga urusan tuan-puan sentiasa dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita jumpa lagi minggu hadapan dengan pertemuan yang menarik insya-Allah. Terima kasih tuan-puan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi tuan.